أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesihatan, bagi kita meneruskan tazkirah kita pada pagi ini. InsyaAllah bersama-sama kita Al-Fadil Ustaz Dr. Rosli Mukhtar. Baik, untuk yang pertamanya, marilah sama-sama kita mulakan sesi tazkirah kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesi tazkirah pada pagi ini diberkati dan diberi kelancaran. So, sementara menanti kedatangan Al-Fadil Ustaz, marilah kita merenung sedikit tentang kita kata satu surah yang Allah sebutkan sinonim dengan kita kata musim kurban, ataupun kita kata sambutan hari raya Aidil Adha yang bakal menghampiri kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah kita panggil surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar iaitu satu surah yang pendek, satu surah yang selalu dibaca, satu surah yang sentiasa menjadi bacaan kita dalam solat. Kan, surah favourite orang panggil. Sebab apa dipanggil surah favourite? Surah pendek, surah yang senang dibaca, senang dihafal. Itulah yang kita baca dan itulah yang anak-anak kita baca. Jadi mari kita lihat sebentar tentang surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu Al-Kautsar. Kan? Apa itu yang dimaksudkan dengan kalimah Al-Kautsar? So saya jadikan tazkirah lah ni. Sementara menanti kehadiran Al-Fadil Ustaz, so kita mengisi sedikit kosongan yang ada. Alright. Kembali kepada tafsir tadi. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menegaskan tentang kurniaannya. Ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu, kami berikan kepada kamu Al-Kautsar, yakni telaga Al-Kautsar. So kita tahu tentang apa yang akan berlaku kelak pada hari kiamat. Kan, akan adanya di sana hisab, akan ada di sana mizan, akan di sana adanya pertimbangan amalan kebaikan kita. Alright, okay. Baik, memandangkan Al-Fadil Ustaz Dr. Rosli bin Mukhtar telah bersama kita, maka saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan tazkirah pada pagi ini untuk sesi tadabbur wahyu. Maka tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan slot ini. Dipersilakan Ustaz.
Terus kata macam mana ya? Sekarang boleh ada masalah ke tak? Suara boleh dengar ya? Suara boleh dengar ya? Okey, cantik Ustaz. Boleh teruskan. Okey, alhamdulillah. Okey. Tadi kita sebut berkaitan dengan sifat rahmah dan sifat ar-rahmah itu menjadi gelaran kepada surah ini dan saya cuba kaitkan bahawa sebenarnya sifat rahmah itu adalah sifat yang sangat penting dan mesej membawa rahmah itu sangat sangat besar dalam Islam ni. Mesej membawa rahmah ni mesej yang sangat besar sebenarnya dalam mesej Al-Quran. Entah macam manalah kita ni bila belajar Islam, mesej rahmah tu duduk kat mana? Dia macam terlindung kan. Dia tak menjadi agenda utama. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditonjolkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi sudah tentulah sifat dan pengasih dan penyayang tu merupakan satu yang nak ditonjolkan. Terperasan tak? Ya. Ataupun kita baca Quran, kita hanya cuba membetulkan makhraj ba, bismi, macam tu. Kita mungkin saya sudah tentulah nak katakan bahawa ianya bukan satu yang salah nak betulkan. Tapi nak kata mesej utama tu adalah di sebalik maksud ayat tu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana dengan surah-surah yang lain. Setiap surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mulakan ayat ini dengan mengajak secara umum terlebih dahulu, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, umum ya, mesej umum. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang menjadikan kamu. Jadi di sini uh, dinyatakan secara wahai manusia, takutlah kamu semua kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, daripada diri yang satu, daripada iaitu dia mengingatkan kita kepada penciptaan yang sama. Jadi penciptaan yang sama sebab kesamaan ya. Sama rata. Dia mengingatkan kita bahawa manusia ni walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya berbagai dari sudut bangsa, warna kulit, berbagai dari sudut rupa, dari sudut kedudukan, tetapi sebenarnya manusia ini daripada asas yang sama, daripada Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan darinya zawjaha, pasangannya. Jadi para ulama terbahagi kepada dua kumpulan. Ada yang mengatakan bahawa Hawa itu dicipta daripada tulang rusuk Adam, berdasarkan kepada satu hadis yang mengatakan bahawa wanita ini khuliqa minad dhil'il a'waj. Dia dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Tetapi sebahagian lagi kata tidak. Ini perbincangan ni sebenarnya tidak menjadi mesej utama, boleh dikaji tapi tak ada masalah. Sampingan saja, iaitu sebahagian mengatakan tidak. Hawa ini diciptakan daripada tanah juga. Tapi apa tu hadis yang mengatakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Kumpulan yang tak setuju ni kata dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok ni hanyalah kiasan kepada sifat wanita yang memerlukan kepada bimbingan daripada orang lelaki yang lebih mementingkan rasional, kerana orang perempuan yang dibekalkan dengan emosi yang lebih sensitif. Macam tu.
Jadi satu kumpulan yang faham memang macam tu, satu faham dia faham itu adalah kiasan. Apakah sebenarnya Tuhan menyerahkan kepada kita untuk mengkaji dan membuat keputusan. Adapun maklumat tu dibiarkan dalam keadaan tidak uh, dia tidak diketahui secara jelas. Inilah sifat nas Al-Quran dan hadis dalam menyampaikan berita. Perkara yang sampingan macam tu dia biarkan manusia berbincang dan mengkaji supaya manusia ini ada unsur-unsur ilmiah yang mengkaji sesuatu, menggarap. Kalau semua benda diberitahu secara putus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkara dijelaskan, maka manusia ataupun orang Islam sudah tentu kehilangan satu ruang untuk mereka itu berpolemik dan menggarap isu-isu keagamaan, kepercayaan. Jadi macam tidak ada ruang untuk percambahan minda dan ilmu tidak akan berkembang. Tunggu nganga mulut saja semua beritahu, siap. Maka tidak tidak diberitahu dalam keadaan demikian. Okey, kemudian apa yang penting di sini bukan perkara itu ya. Apa yang penting ialah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa manusia ni adalah daripada kejadian yang satu, dan dari situlah keluar wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dan Allah Subhanahu Wa Taala tebarkan daripada keduanya itu lelaki dan wanita, rijalan katsira wa nisaa. Ini salah satu daripada seni bahasa juga, iaitu disebut rijalan katsira, ramai lelaki dan wanita. Dia nak sebut lelaki dan wanita. Tapi nak kata ialah surah ini mengingat kita kepada kejadian yang satu. Sebab apa? Sebab mengingatkan kita kepada kejadian yang satu inilah asas kepada berlakunya rahmah. Asas kita untuk menyebarkan kasih sayang ni, salah satunya ialah bila kita ingat bahawa manusia ni sebenarnya berasal daripada keturunan yang sama. Kerana menjadi sifat semula jadi manusia ini, mereka condong ke arah berbuat baik ataupun mempunyai kasih sayang yang lebih tinggi apabila mempunyai hubungan keturunan. Jadi contohnya kita sayang kepada bangsa kita, ada kecintaan yang lebih special ataupun kita lebih rapat apabila seseorang itu mempunyai pertalian darah dengan kita berbanding dengan orang yang tidak ada pertalian darah. Dan ini kita namakan hubungan kekeluargaan, Jadi tahap hubungan yang paling rapat manusia ni bukannya sahaja dia sesama Islam, tetapi dia adalah saudara kita, satu keturunan dengan kita. Maknanya dari sudut kemanusiaan itu sendiri, sebelum dia pergi kepada sudut keagamaan dan akidah, dari sudut kemanusiaan, maknanya dari sudut kemanusiaan kita ni adalah bersaudara, bukannya dari sudut kepercayaan lagi. Jadi disebab itu antaranya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ketika mengungkap ataupun ketika mengupas tentang hubungan kemanusiaan, beliau sering mengingatkan kita kepada adanya ukhuwah ataupun persaudaraan, hubung kait kita ni dengan orang lain tu berdasarkan beberapa ikatan. Ikatan yang paling kuat ialah ikatan dia saudara kita, menduduk tepi rumah kita, jiran kita lah. Dia saudara kita, jiran kita, seagama dengan kita. Maknanya seorang manusia, hubungan kemanusiaan, duduk dekat dengan kita, hubungan kejiranan, ada talian darah dengan kita, hubungan kekeluargaan, seagama dengan kita.
Maknanya kita ada kesemua hubungan, tahap hubungan tadi. Tapi ada orang yang duduk, ada orang yang duduk tepi rumah kita, mungkin saudara kita sendiri, tetapi bukan seagama dengan kita. Jadi dia hilang satu tahap hubungan. Ada dah perkara-perkara yang melibatkan dia tu berubah dah daripada tadi. Sebab apa? Sebab dia tu bukan se-Islam dengan kita. Adakah kita perlu tinggalkan dia, sisihkan dia, ataupun kalau orang tu masuk Islam terus keluarga dia bukan Islam dia buang? Tidak. Tapi dia ada hukum tersendiri. Contohnya tidak boleh untuk berkahwin dengan mana-mana saudara mara yang dari bukan Islam. Dah ada hubungan yang tak terkeluar daripada yang penuh tadi. Contohnya kita kata saudara mara kita dahulukan dia dalam bentuk untuk berbuat baik, terutamanya kalau dia pula jiran kita. Sudah tentulah hubungan kekeluargaan tu ada nilai yang lebih berbanding orang yang bukan kekeluargaan. Begitu juga dengan jiran kita, lebih kita untuk ada hubungan tertentu berbanding orang lain, seagama, tetapi dia bukan jiran kita. Jadi sudah tentulah jiran ni ada hubungan, kita bagi makan kat dia, kita menghormati hak-hak dia, kita menziarahi dia ketika dia sakit, kita berbagai-bagai tuntutan lah kejiranan. Jadi tahap-tahap yang sering disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi ketika mengupas isu hubungan kemanusiaan. Jadi bukan kata Islam dengan bukan Islam saja. Apabila dia bukan Islam, kita pun tak ada hubungan, ataupun kita tidak, sifat rahmah tadi sudah tak berlaku dah. Bukan. Dan sifat rahmah itu terjelma dalam keseluruhan muamalah Islam itu. Jadi sebab itu kita kata sini disebut rijalan katsiran wa nisaa. Dia mengingatkan kita kepada hubungan yang sama. Hubungan kemanusiaan adalah hubungan yang paling asas sekali. Jadi contohnya kita berada dalam situasi pandemik, ada orang yang sakit memerlukan bantuan. Kadang-kadang kalau kita terlepas pandang, ada juga setengah-setengah orang Islam, dia macam menafikan perlunya dia tu membantu orang yang bukan Islam. Jadi sedangkan kalau kita tengok apabila berlaku bencana-bencana di tempat yang tertentu, contohnya kita kata bencana di Aceh, berlaku tsunami di Aceh, misalnya kata dulu, beberapa kalilah selepas itu. Siapa yang bantu, yang agak berperanan penting dalam membantu selain negara kita? Negara-negara lain yang bukan Islam. Mereka bantu bantuan, negara ni bantu bantuan. Sebab apa? Kemanusiaan. Jadi kita pun kena tonjolkan juga, kena suburkan juga bahawa kita pun ada sifat kemanusiaan. Bukan sahaja yang berlandaskan kepada agama, tapi yang keluar, yang lebih luas lagi. Sebab apa? Sebab agama kita mengingatkan kita, mengajar kita tentang mesej manusia, rahmah kepada manusia ini lebih besar daripada sesama agama, tapi sesama manusia itu sendiri. Mengapa? Lebih besar kerana dia lebih menonjolkan sifat kita yang lebih rahmah lagi. Ya. Tidak bertentangan dengan agama sekali-kali. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Ya, dan takutlah kamu kepada Allah, dan disebut di sini tasaaluna bihi wal arham. Kalau kita tengok dalam terjemahan, bertakwalah kepada Allah yang dengannya nama kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi dia sebut wattaqullah allazi tasaaluna bihi. Bila sebut Allah, disebutkan special tentang Allah, apa dia? Yang kamu sebut minta dengannya. Maknanya pergantungan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala
dia besarkan. Sebab apa sebenarnya dia nak besarkan apa? Dia nak besarkan satu unsur iaitu wal arham. Dia gandingkan. Dia gandingkan takutlah kamu kepada Allah. Allah sifatnya banyak. Jadi di sini disebut apa? Yang kamu bergantung dengan dia, yang kamu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wal arham. Dan arham, hubungan rahim. Hubungan rahim ini sebenarnya hubungan rahmah. Perkataan rahmah, perkataan rahim tadi saya katakan satu, dan rahim juga dihubungkan dengan anggota rahim wanita. Itu pun dipanggil rahim. Kerana apa? Dalam bahasa Arab dipanggil rahim kerana dikiaskan kepada betapa rahim ibu ini menjadi tempat perlindungan kepada bayi, kepada anak tadi, dan anak ni tidak dapat hidup dan menjadi manusia sekiranya tidak dilindungi oleh rahim. Maknanya rahim itu adalah tempat perlindungan. Dan rahim tu sudah tentulah diambil daripada perkataan rahmat tadi, tapi dinamakan anggota wanita tu tadi yang mengandung bayi tu sebagai rahim bagi menunjukkan kepada sifat rahmat sebenarnya yang membesarkan, yang melahirkan bayi itu. Jadi bahasa Arab ni bahasa yang berbunga dan berfalsafah, ya. Jadi kalau kita lihat sebentar tadi disebut bertakwalah kepada Allah dan disebut satu sifat penting yang perlu manusia miliki, apa dia? Rahim. Al-arham. Al-arham ni jamak kepada rahim. Dan sini sesungguhnya sesungguhnya Allah Maha melihat. Sebelum tu dengan nama kamu dan peliharalah hubungan kekeluargaan, wal arham. Jadi disebut dua, bertakwa kepada Allah dan arham. Jadi dalam ni pun sebut hubungan kekeluargaan. Sebab saya cerita tadi tu apa? Rahim tu berasal daripada rahim tu sebenarnya kiasan kepada anggota wanita ni yang mana bayi membesar. Tapi sebab apa jadi kekeluargaan pula? Sebab hubungan kekeluargaan tu dikiaskan kepada rahim yang sama. Sebab tu kita kata menjaga silaturrahim, hubungan rahim. Maknanya apa? Maknanya orang itu berasal daripada perut yang sama lah. Itu senang ceritanya macam tu. Jadi kiasan hubungan kekeluargaan disebut silaturrahim, hubungan rahim. Rahim tu apa dia? Rahim tu ialah yang pertamanya, rahim tu ialah anggota wanita lah. Jadi hubungan rahim sebab apa? Sebab seorang tu nak kiaskan kepada keturunan yang sama. Dalam masa yang sama, rahim tu apa dia? Rahim tu berasal daripada perkataan rahmat. Jadi dia dua maksud di situ. Jagalah hubungan kekeluargaan. Untuk jaga dengan keadaan apa? Dalam keadaan rahmat. Jadi mesej rahmah ni mesej yang sangat besar. Saya ingatkan sekali lagi dalam agama kita. Mesej yang sangat mendasar dan disebut dalam surah An-Nisa ini dari pelbagai sudut, ya. Sudah tentu kita tidak mempunyai masa yang terlalu dia mencukupi untuk saya mengulas satu surah An-Nisa ini, tapi sedikit sebanyak antara tulisan saya yang boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk ialah dalam siri tadabbur wahyu yang saya tulis. Setelah saya sekarang ni sampai ayat 100, lebih kurang 160 macam tu daripada surah An-Nisa. Boleh rujuk dalam ustazrosli.com. Untuk ustazrosli.com ni, kalau yang dalam siapa yang melihat melalui handphone, dia akan tengok ada nampak beberapa dalam 10
10 artikel macam tu. Tetapi kalau tengok dengan komputer boleh rujuk kepada yang lama-lama, yang tulis daripada awal surah An-Nisa. Ya, sedikit sebanyak boleh untuk menambahkan maklumat ya. Dan banyak lagi tulisan-tulisan lain. Okey, dalam masa 2 minit yang berbaki ni saya nak pergi kepada ayat kedua yang jelas sangat menceritakan salah satu daripada bentuk rahmat. Apa dia? Iaitu wa'atul yatama amwalahum. Wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Jadi salah satu daripada bentuk rahmat yang perlu ada dalam masyarakat, dalam diri manusia, ialah rahmat kepada orang yang lemah. Jadi kalau kita lihat di sini, wa'atul yatama amwalahum, dan berilah kepada anak yatim harta mereka. Kalau kita ni melihat secara sempit, kita akan tengok bahawa kita mestilah menjaga harta anak yatim. Betul? Kita mestilah memberikan hak kepada mereka. Apa maksud hak dia? Ya, kalau kita sebagai seorang pemegang amanah kepada harta anak yatim, Tuhan kata berikanlah kepada mereka itu harta mereka. Bukan saja bermaksud, dia bukan bermaksud kita ni kena beri harta kepada anak yatim. Tetapi kalau kita ni menjaga hak ataupun pemegang amanah kepada harta anak yatim, maka kita kena berikan hak tu kepada dia. Sebab apa? Sebab kalau sebut anak yatim ni bukannya automatik dia ni miskin. Tidak ya. Sebab ada anak yatim yang kaya. Apabila ayah dia mati, ayah dia tu maknanya meninggalkan harta yang banyak, automatik dia adalah kaya lah. Jadi dia tidak perlu sangat kepada harta. Jadi bukan sebut anak yatim je kita kena bagi harta. Bukan. Jadi maksud di sini ialah berikanlah anak yatim itu harta mereka, iaitu harta mereka yang kamu jaga. Sebagai pemegang amanah, kamu kena amanah. Salah satu bentuk amanahnya apa dia? Memberikan hak. Tapi kalau kita besarkan skop ni lagi, kita akan nampak bahawa anak yatim ini sebenarnya hanyalah sebagai satu contoh sahaja daripada bentuk perlunya kita menunaikan hak kepada orang lain. Kalau kita contohnya wakil rakyat, ada peruntukan rakyat lah, peruntukan yang diberikan berapa ribu, saya tak kurang pasti, contohnya kata baru ni mungkin 300,000 untuk satu kawasan, kita pun dapat. Kita pun kata dalam Quran suruh bagi kepada anak yatim, tapi yang kampung aku ni tak ada seorang pun anak yatim, tak perlu bagi. Tidak ya, sebab anak yatim di sini ialah salah satu contoh daripada rahmah ataupun tanggungjawab yang kita kena lakukan kepada manusia ialah memberikan hak mereka. Kalau sekiranya hak itu bukan daripada terhadap anak yatim pun, kita kena berikan juga. Sebab memang memberikan hak adalah salah satu daripada indikator sifat rahmah. Jadi kita nampak bahawa ayat ini memberi contoh salah satu situasi orang yang perlu kita beri hak dia ialah siapa dia? Anak yatim. Sebab apa dipilih anak yatim? Sebab anak yatim ni walaupun dia ada harta tapi masih lagi berada pada posisi lemah sebab dia tidak ada ayah yang menguruskan kemaslahatan dia. Jadi kemaslahatan itu pengurusan kemaslahatan anak yatim itu telah berpindah kepada pemegang amanah. Jadi Tuhan kata, wahai pemegang amanah, kamu kena beri harta anak yatim yang mereka miliki. Sudah tentulah bukan maksud beri itu tak boleh tadbir, tapi beri dengan secara yang hak. Maknanya memberi keperluan dia ketika dia masih kecil dengan berhikmah, tetapi dalam masa yang sama mungkin melaburkan harta itu dengan cara yang berhikmah, dan apabila mereka itu sampai kepada umur matang, maka hendaklah diberikan hak itu kepada mereka sebagai untuk mengendalikan. Habislah peranan pemegang amanah. Dan berbagai-bagai situasi lagi yang Allah SWT cerita, yang penting ialah salah satu daripada kerahmatan ialah apabila menunaikan hak kepada mereka yang
berhak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus untuk membaca surah An-Nisa ini dan cuba perhatikan bagaimana surah An-Nisa menceritakan bagaimana rahmat yang mahu diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini. Jadi saya minta maaf kerana kesuntukan masa dan terhadap masalah teknikal yang berlaku. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangannya pada pagi ini tentang konsep rahmah. Satu dimensi baru ataupun satu kita kata apa pencerahan untuk kita pada pagi ini. So sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, Ustaz telah banyak membuat kupasan, boleh rujuk dalam Telegram Sadaq Berwahyu dan ustazrosli.com jika di website. Ya, baik. Alright. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit pencerahan pada pagi ini memberi kita suatu ruang ataupun suatu semangat untuk menerapkan konsep rahmah ini tidak kira kepada siapa, agar ia memberi maslahat kepada semua serta mentampilkan Islam itu sendiri. Baiklah, sebagai pengakhirannya, mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat dan marilah sama-sama kita akhiri majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.